Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian ataupun RPH bagi mata pelajaran Anatomi dan Fisiologi Manusia. Kami akan membentangkan tajuk atau topik iaitu berkenaan dengan sistem saraf. Objektif pembelajaran atau standard kandungan. Kami akan mengajar murid berkenaan dua proses transmisi impulse, iaitu yang pertama, transmisi impulse dari neuron ke neuron dan yang kedua, transmisi impulse dari neuron ke otot. Bagi objektif yang pertama, murid akan memahami proses transmisi impulse dari neuron ke neuron dan yang kedua, murid akan mengetahui proses transmisi impulse dari neuron ke otot. Hasil pembelajaran atau standard pembelajaran. Dalam hasil pembelajaran terdapat 3 domain utama, iaitu domain afektif, domain kognitif dan domain psikomotor. Dalam domain afektif, murid dapat menghuraikan definisi sinaps serta definisi persimpangan saraf otot. Seterusnya, murid dapat membincangkan proses transmisi impulse dari neuron ke neuron serta proses transmisi impulse dari neuron ke otot. Dalam domain kognitif, murid dapat menaktakrif sinaps dan persimpangan saraf otot. Kemudian, murid dapat menerangkan proses transmisi impulse dari neuron ke neuron serta dari neuron ke otot. Dari segi psikomotor, murid dapat melukis proses yang berlaku semasa transmisi impulse di antara neuron ke neuron dan neuron ke otot. Fasa pengenalan. Fasa pengenalan dimulakan dengan set induksi. Masa yang diperuntukkan untuk set induksi adalah 5 minit. Semasa set induksi berlaku, guru akan memilih seorang murid untuk jadikan contoh atau model. Murid tersebut akan diberi arahan untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Setelah pergerakan itu dilakukan, murid lain akan disoal oleh guru tentang pergerakan itu. Contoh soalan yang akan disoal oleh guru adalah, mengapa jika kita berfikir untuk bergerak ke kanan, maka pergerakan kita juga akan pergi ke kanan. Setelah sesi soal jawab selesai dilakukan, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan akan mengandungi 5 orang ahli beserta seorang ketua. Kemudian, murid akan diberitahu tentang tajuk pembelajaran yang akan mereka pelajari. Tajuk pembelajaran tersebut adalah sistem. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Hussein Grano Ana Simon akan menyambung pembentangan saudara Norman sebentar tadi, dan saya akan membentangkan fasa perkembangan dalam RPH kumpulan kami. Pada fasa perkembangan kami ada buat 3 aktiviti, dan aktiviti pertama adalah dikenali sebagai What You Get, di mana guru akan mengajar murid-murid tentang objektif pembelajaran pada hari ini, yaitu definisi sinaps dan persimpangan saraf otot, proses transmisi impuls neuron ke neuron, dan proses transmisi dari neuron ke otot. Proses pembelajaran ini akan menggunakan pembentangan melalui PowerPoint dan menayangkan video bagaimana proses transmisi tersebut berlaku, proses daripada neuron ke neuron dan proses transmisi dari otot ke neuron ke otot. Tayangan video tersebut akan menggunakan medium daripada YouTube untuk menambahkan lagi kepahaman pelajar bagaimana proses tersebut berlaku. Seterusnya, selepas tamat sesi pengajaran, maka murid akan diminta untuk membuat rumusan tentang apa mereka dapat dan pelajari daripada pembentangan serta tayangan video sebentar tadi. Mereka akan diberikan masa selama 3 menit untuk membuat persiapan membuat rumusan. Murid juga dikenaki mengulas apa yang dipelajari sebentar tadi. Ini untuk guru menilai sejauh mana kepahaman mereka dalam apa yang telah dipelajari mereka selama 20 minit. Guru mengajar mereka tentang definisi sinaps dan persimpangan saraf otot, proses transmisi impuls tersebut. Seterusnya, pada aktiviti 2 yang
ditulis melukis bagaimana proses transmisi berlaku. Setiap kumpulan akan bagikan tajuk di mana dua kumpulan akan mendapat tajuk yang sama, yaitu proses transmisi EPOS neuron ke neuron, manakala dua lagi kumpulan akan melukis proses transmisi dari neuron ke otot. Setiap kumpulan akan diberikan selai kertas untuk melukis. Pelajar harus melukis gambaran dari mula proses transmisi neuron ke neuron ke otot berlaku sehingga akhir. Setelah selesai mereka melukis, dan masa melukis itu akan diberikan masa selama 30 menit untuk mereka menyiapkan, dan selepas selesai saja seorang wakil akan dipilih secara lawak untuk menerangkan apa yang dilukis. Pada ini mereka akan hanya diberikan semasa 10 menit untuk keempat kumpulan tersebut membentang. Dan pada proses pembentangan tersebut, pelajar lain boleh bertanya sekiranya mereka tidak paham apa yang diterangkan, dan sesi soal jawab antara pelajar dan guru akan berlaku. Seterusnya, untuk aktiviti ketiga saya serahkan pada rakan saya yang seterusnya, yaitu Raja Muhammad Samsul. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Raja Muhammad Samsul Haili bin Raja Hamzah. Saya akan menuliskan perbentangan kawan saya. Aktiviti 3, sesi soal jawab dan rekreasi. Masa yang dicadangkan adalah 10 minit. Pelajar diminta untuk bertanya soalan dengan guru sekiranya tidak faham. Guru juga bertanya soalan pada murid bagi mengukuhkan pemahaman murid terhadap topik yang diajar. Contohnya, apakah yang anda faham tentang sistem saraf? Dan yang kedua, bagaimana proses kedua-dua transisi berlaku? Seterusnya, dalam aktiviti ini, pelajar juga perlu memberi refleksi apa yang dipelajari hari ini. Penutup diberi masa cadangan adalah 8 minit. Guru mengedarkan borang soal sidik kepada pelajar yang tertera dalam lapiran D. Pelajar diberi masa selama 3 minit untuk menjawab sebelum dikutip semula borang tersebut. Antara contoh soalan yang dikemukakan dalam borang soal sidik adalah, saya berminat dengan cara pembelajaran sementara tadi. Pelajar perlu menjawab 5 pilihan jawapan. Yang pertama, sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Seterusnya, guru memberi kerja rumah dan pelajar perlu menghantar kerja rumah tersebut pada keesokan harinya. Kerja tersebut boleh dilihat di dalam lapiran C. Di dalam lapiran C terdapat 10 soalan yang terdiri daripada soalan subjektif. Antara contoh soalan ialah definisi sinap. Selain itu, urutan tepat untuk proses penghantaran impas. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.